guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So ini dia sahabat semua, ya, satu isu yang mendapat liputan media di negara-negara Arab, sahabat-sahabat semua. Ya, apabila posting daripada Perdana Menteri kita di sosial media beliau diturunkan oleh Meta, dan akhirnya apabila bertemu dengan mereka, ya, Meta memohon maaf, ya, memberikan permohonan maaf terhadap Perdana Menteri kita. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda untuk isu ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Permohonan maaf Meta kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat liputan meluas media daripada negara-negara Arab. Jadi, ya, permohonan maaf Meta platform kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar mendapat liputan meluas media di negara Arab. Ya, susulan tindakan mereka menurunkan hantaran daripada akaun Facebook dan Instagram Perdana Menteri berkaitan dengan kenyataan, ya, dan juga isu pembunuhan pemimpin kanan Hamas Ismail Haniyeh. Lapor bernama media yang menyiarkan berita berkenaan itu antaranya platform Masro.com, Alsat.com yang berpangkalan di Mesir, Roya, Oman, Saraya News, Jordan, Al-Alair, Iran, Al-Qud daripada UK, Al Jazeera Net, ya, daripada Qatar, dan juga Al-Watan.news.com daripada Bahrain. Malaysia sebelum ini telah menuntut Meta memberi penjelasan selepas hantaran ucapan takziah susulan kematian Ismail Haniyeh diturunkan daripada akaun Facebook dan Instagram Perdana Menteri kita. Dan katanya ini adalah permohonan maaf, ya, kenyataan daripada Meta. Katanya, kami memohon maaf atas kesilapan operasi yang mana hantaran daripada Facebook dan Instagram Perdana Menteri diturunkan. Hantaran itu sudah dipulihkan dengan label berita yang betul, kata jurucakap Meta kepada Reuters sebagai maklum balas kepada soalan menerusi email. Jadi terdahulu pejabat Perdana Menteri PMO telah memanggil Meta bagi memberi penjelasan berhubung tindakan menurunkan kandungan berkaitan isu Palestin di platform media sosial Datuk Seri Anwar. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataannya menzahirkan rasa jelik terhadap tindakan Meta menurunkan hantaran Perdana Menteri yang menzahirkan ucapan takziah, ya, dan penghormatan terhadap Haniyeh di platform Facebook dan Instagram pada 14 Mei dan juga 30 Julai lepas. Jadi terbaru Perdana Menteri dilaporkan sudah menerima permohonan maaf daripada Meta. Menteri Komunikasi YB Fahmi juga berkata, justru kerajaan berharap kejadian itu tidak berulang pada masa yang akan datang. Itu antara kenyataan, ya, daripada Perdana Menteri dan juga YB Fahmi. Dan selain itu juga kerajaan juga memperingatkan Meta diingat, ya, supaya jangan pilih kasih, ya. Itu antara satu lagi kenyataan yang menarik untuk saya kongsikan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima permohonan maaf Meta yang menurunkan kandungan akaun Facebook dan Instagram beliau, ya, berkaitan dengan pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh minggu lalu. Menteri Komunikasi YB Fahmi juga berkata kerajaan berharap kejadian itu tidak akan berulang dan menegaskan supaya Meta jangan pilih kasih. Perdana Menteri memaklumkan bahawa sahabat beliau termasuk berada di Timur Tengah membaca berita tersebut bermaksud ia telah sampai ke seantara dunia. Jadi Perdana Menteri terima permohonan maaf itu dan pada masa yang sama kita harap kejadian seperti itu tidak berulang, kata jurucakap kerajaan itu dalam sidang media di Putrajaya. Semalam juga kerajaan menuntut permohonan maaf daripada syarikat Indo Facebook dan Instagram Meta kerana menurunkan beberapa hantaran media sosial Anwar berkaitan dengan Allahyarham Ismail Haniyeh. Itu dia sahabat semua. Dan kita tahu, ya, pejabat Perdana Menteri telah pun membuat tuntutan, ya, ketika YB Fahmi dan pengurusi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Salim Fatihudin bertemu dengan wakil Meta beberapa hari lalu. Jadi susulan permohonan itu kandungan tersebut dikembalikan semula. Dan sementara itu YB Fahmi juga berkata meminta Meta memberikan garis pandangan terkini dari semasa ke semasa kerana dimaklumkan ia akan berubah-ubah khususnya mengenai isu geopolitik.
Contohnya perkataan sahih yang tidak dibenarkan mereka, tapi kami dimaklumkan akibat usaha dipelopori pasukan semalam juga. Perkataan sahih tak jadi isu. Satu ketika dulu jadi isu, jelas jelas apa? YB Fahmi lagi, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi satu perkara yang menarik ya untuk kita ikuti kenyataan ini, dan kita berharap seperti mana yang diharapkan juga oleh pihak kerajaan supaya ya perkara ini tidak lagi berulang ya, tidak lagi berulang dan sebagainya. Itu dia antara perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi yang hangat juga diperkatakan di media sosial ketika ini ya adalah satu berita palsu yang dipost oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Ya, berkaitan dengan laporan pertukaran pegawai tinggi polis di Raja Malaysia. Kertas siasatan telah dibuka. Itu antara kenyataan terkini ya daripada pihak PDRM. Jadi kertas siasatan telah dibuka susulan laporan sebuah portal berita berhubung perubahan jawatan membabitkan beberapa nama-nama besar dalam agensi polis di Raja Malaysia yang tular ya pada hari kemarin. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, Polis Kontijen Kuala Lumpur menerima laporan polis berhubung portal berita yang mendedahkan kononnya ada perancangan pertukaran kepimpinan tertinggi polis di Raja Malaysia. Beliau juga berkata kes tersebut akan disiasat mengikut Seksyen 505B Kanun Keseksaan Akta Komunikasi juga. Dari terdahulu PDRM menafikan laporan sebuah portal berita berhubung perubahan jawatan membabitkan beberapa nama besar dalam agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri itu. Ketua Polis Negara berkata, Tan Sri Razuluddin dilaporkan berkata pihaknya mengesan laporan berita itu dan mendakwa bakal berlaku pertukaran dalam pimpinan tertinggi pasukan dengan memetik sumber tidak rasmi. Laporan berita portal tempatan tertular di media sosial melaporkan berhubung pertukaran membabitkan timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Jadi portal berkenaan yang memetik sumber mendakwa Ayub akan menerajui sebuah agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri, sama ada agensi penguatkuasaan maritim atau agensi kawalan dan perlindungan sempadan. Sementara itu, Muhammad Suhaili pula dikatakan bakal dihantar ke agensi anti dadah kebangsaan sebagai ketua pengarah yang baru. Jadi itu antara kenyataan yang telah disahkan oleh Ketua Polis Negara sendiri, bahwa itu adalah palsu dan juga siasatan ya sedang dijalankan ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi sahabat semua, terima kasih kerana bersama ya, kita boleh tahu, kita boleh nampak bagaimana terujanya ya media-media akhbar antarabangsa di negara-negara Arab yang mengongsikan kenyataan ya daripada Perdana Menteri berkaitan juga isu ya berkaitan permohonan maaf Meta ya atas ucapan ataupun kenyataan Perdana Menteri menzahirkan takziah kepada seorang pemimpin ya yang terbunuh dalam satu serangan. Jadi sahabat semua, terima kasih sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tepapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.